Hai, Assalamualaikum. Kami akan membentangkan tentang kaedah pendidikan yang dilaksanakan ke arah mewujudkan sektor pelancongan yang lestari. Pelancongan yang lestari ialah aktiviti pelancongan yang mementingkan alam sekitar. Selain itu, ia juga merujuk kepada kegiatan pelancongan yang mempertahankan alam sekitar dalam jangka masa yang panjang. Ia dapat memberikan manfaat kepada alam sekitar. Aktiviti pelancongan dapat menyumbangkan pendapatan ekonomi negara. Oleh itu, terdapat beberapa kaedah pendidikan yang boleh dilakukan untuk mendidik masyarakat dalam melakukan pelancongan yang lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menghuraikan beberapa kaedah melalui pendidikan bagi meningkatkan pelancongan lestari. Yang pertama adalah dengan mewujudkan subjek pelancongan dalam pendidikan, sama ada di sekolah menengah ataupun di institusi PTA atau IPPS. Dengan adanya subjek pelancongan ini, ia dapat mendedahkan atau memberi perkembangan ilmu kepada pelajar dalam bidang pelancongan, dan ia juga memberikan satu program kepada pelajar sama ada di aktiviti co-curriculum ataupun di program pertukaran pelajar. Ini membolehkan perhubungan antara dua negara yang sekaligus dapat mempromosikan negara kita jika pelajar itu pergi ke negara yang lain. Yang dilakukan seperti di Amerika Syarikat, mereka melakukan satu program yang bernama Program Pasport Hijau yang menekankan akan kehijauan pendidikan antarabangsa akan pelajar mereka, sekaligus menekankan akan kepekaan pelajar itu sendiri akan kelestarian dan alam sekitar. Selain itu, dengan kaedah penumbuhan pusat penyelidikan yang dilakukan oleh pihak UMP, Universiti Malaysia Terengganu, akan pendidikan yang berlangsung di Situ Wetland Terengganu. Program yang dilakukan ataupun penyelidikan yang dilakukan ke atas haiwan tuntun dan pak pokok paya bakau. Dengan program yang dilakukan ini, pelancong boleh melihat sendiri akan kepelbagaian flora dan fauna yang terdapat di kawasan tersebut. Ini sekaligus pelancong dapat melihat akan kepelbagaian kecantikan, akan keunikan itu sendiri melalui lawatan yang dilakukan. Ialah dengan kaedah pusat penumbuhan pendidikan alam sekitar seperti EcoCare. Inisiatif ini dilakukan dengan seperti penanaman pokok. Kita mengetahui bahawa pelancong lebih tertarik ataupun tertumpu akan pelancongan yang ke arah sumber alam ataupun persekitaran alam semula jadi. Oleh itu, persatuan ataupun di bawah program Petronas Chemical Group yang mengadakan satu penubuhan penyelidikan EcoCare di Kerteh dengan kerjasama Persatuan Pencipta Alam Malaysia. Ini membolehkan mereka melakukan aktiviti penanaman pokok paya bakau, dan ini juga dapat mengelakkan berlakunya hakisan yang berlaku di sekitar kawasan tersebut. Kaedah yang seterusnya ialah penubuhan kelab pelancongan di sekolah, sama ada di sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Hal ini dikatakan sedemikian kerana kaedah ini dapat memberikan pendedahan dan pendidikan awal kepada pelajar tentang kepentingan pelancongan lestari bagi mencapai matlamat pembangunan mapan. Sebagai contoh, dengan mengadakan lawatan sambil belajar. Kaedah pendidikan yang boleh dilaksanakan ke arah mewujudkan sektor pelancongan yang lestari adalah dengan mengadakan bengkel penghayatan alam sekitar di tempat pelancongan. Sebagai
contoh, dengan melakukan taklimat kepentingan penjagaan alam sekitar tentang kehidupan kelip-kelip. Sebagai contoh yang dilakukan di Kampung Kuantan, Kuala Selangor. Hal ini dapat memberikan pendedahan kepada pelancong tentang kepentingan penjagaan alam sekitar serta dapat menjadikan pelancongan lestari. Kaedah yang seterusnya ialah dengan menyediakan pengangkutan basikal di bandar. Hal ini dikatakan demikian kerana kaedah ini dapat mengurangkan pencemaran udara dan bunyi dalam kawasan bandar yang terkena dengan pelancongan. Di samping itu, kaedah ini juga dapat menjimatkan kos pengangkutan. Sebagai contoh, di Kuala Lumpur kini popular dengan penggunaan e-skuter dan juga penggunaan basikal. Kaedah pendidikan yang dilaksanakan ke arah mewujudkan sektor pelancongan yang lestari ialah penyediaan tong sampah berwarna ataupun dikenali sebagai tong pengasingan. Dengan adanya sampah ini dapat mendidik pelancong dan penduduk setempat untuk membiasakan diri mereka membuang sampah ke dalam tong mengikut warna, iaitu biru untuk kertas, coklat untuk kaca dan jingga untuk tin aluminium. Kaedah melalui pendidikan bagi meningkatkan pelancongan lestari iaitu dengan melakukan langkah pembuangan sampah secara tepat dan sistematik. Ini kerana kebanyakan kawasan pelancongan didapati ditemui dengan timbunan sampah yang sangat banyak yang boleh menjejaskan sektor pelancongan di kawasan itu. Oleh itu, pendidikan ataupun mendidik masyarakat setempat serta pelancong yang hadir dengan cara pembuangan sampah secara berhemah. Keadaan ini berlaku di Pulau Perhentian. Didapati timbunan sampah yang ditemui di kawasan pinggir pantai menyebabkan sukarelawan di kawasan tersebut melakukan program gotong royong bagi memastikan kebersihan ataupun kelestarian kawasan itu dapat dijaga. Pencemaran sampah ini perlulah dielakkan bagi memastikan pelancong yang hadir dapat memperolehi pemandangan yang lestari serta udara yang bersih. Juga mengelakkan berlakunya pencatatan perlihatan persekitaran di kawasan pusat pelancongan itu. Kaedah pendidikan bagi meningkatkan pelancongan lestari dengan mewujudkan pembinaan barunan yang berkonsep hijau yang boleh ataupun yang diguna pakai di salah satu barunan di Putrajaya, iaitu barunan belian Suruhanjaya Tenaga Malaysia yang menggunakan konsep teknologi hijau ini. Secara tidak langsung ia dapat menjaga persekitaran alam sekitar itu dengan lebih suhu penyederhanaan dan persekitaran yang lebih nyaman. Ini membolehkan kehadiran pelancong di kawasan itu memperolehi suhu udara yang bersih serta persekitaran yang hijau. Kebanyakan ia berkonsepkan alam sekitar itu sendiri. Kesimpulannya adalah beberapa kaedah melalui pendidikan ini dapat meningkatkan pelancongan lestari dalam kunjungan oleh pelancong yang sekaligus dapat menjaga serta memelihara kehijauan dengan baik. Pendidikan antara salah satu faktor galakan dalam kemasukan pelancong, juga secara tidak langsung perkembangan dalam pembangunan ekonomi negara.